主所爱的弟兄姐妹们平安，平安。感谢主，我们今天可以见面，我们要一起来到神的面前，神的殿中，我们要一起敬拜赞美我们的神。弟兄姐妹，最近天气有一点改变，有时候下雨，有时候很热，希望大家都可以健健康康的，阿们。阿们。弟兄姐妹，现在我们要进入神的至圣所里，我们要带着真诚的心来到神的面前，我们要敬拜我们圣洁的主，我们活的主，我们要来到他的殿中，我们一起来唱我进入至圣所里。我们要带着圣洁的心来敬拜我们的上帝。圣洁的主，我们要全心全意的敬拜你。我进入你的至圣所里，是靠着羔羊的宝血，我带着真诚心意来敬拜那全能的主，进入这至圣所里，是靠着羔羊的宝血，我带着真诚的心来敬拜
主耶稣，我们感谢你，你是圣洁的主，你是配得我们赞美敬拜的主。主耶稣，我们要带着圣洁的心来敬拜赞美你，我们要带着圣洁的心来聆听你的话语。求你与我们说话，求你来到我们的当中。我们要把今天上午的团契交在你的大能手中，求你帮助我们，祝福我们，带领我们的聚会从头到尾。我们感谢赞美你，我们如此祷告，奉靠耶稣基督圣名求的，阿们。弟兄姐妹，我们要继续赞美呼求我们的上帝，我们要呼喊我们的上帝，赞美我们的上帝。他是蛮有能力的主，他是掌管我们生命的主。我们软弱会得刚强，我们被捆绑的会被释放。我们一起来赞美呼求我们的上帝。我们一起来欢呼赞美我们的主。我主全能神，满有能力荣耀和盼望，同心合一我们来宣扬，你爱的作用成就直到永远。欢呼赞美，欢呼赞美我主全能。感谢我们的主，因为他掌权我们的生命，我们的道路中。弟兄姐妹，现在我们要一起来预备我们的心，我们要聆听神的话语，我们要求神与我们说话，求神塑造我们，改造我们，让他的十字架的光芒可以照亮我们。十字架
亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们要预备心来听神的话。 Saudara sekalian yang terkasih, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. 我们先做一个祷告。 Mari kita terlebih dahulu berdoa. 天父，我们已经预备好了， Bapa di surga, kami sudah menyiapkan hati kami. 求你对我们每个人说话， Berbicara kepada setiap dari kami Tuhan. 赐给我们有谦卑的心， Berikanlah kami hati yang rendah hati. 赐给我们有受教的耳朵。 Berikanlah kami telinga yang bersedia diajar. 我们把你两位的使你仰望交托， Kami mau serahkan berharap kedua hambamu ini ke dalam tangan 也 Tuhan. 求主帮助每一位在家里正在参加这个团契的， Mohon kiranya Tuhan juga menolong setiap dari kami yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di rumah. 也让我们能够用很虔诚的态度来参加。 Supaya dengan sikap hati yang layak untuk datang mendengar firman 我们 Tuhan. 如此祷告，奉靠主耶稣的名， Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹，在这个败坏的世界， Saudara sekalian, di tengah-tengah dunia yang semakin bobrok ini, 有许多的事情发生， ada begitu banyak kejadian yang terjadi, 最多的是从讲话所产生的那一些事情。 yang terbanyak justru adalah terjadi karena kata-kata yang keluar dari mulut kita. 我们常常也会碰到有这样的事情， Seringkali kita juga berhadapan dengan masalah seperti ini. 我们也是很容易能够看到，在路上我们都能够看到。 Kita begitu mudah menemukannya, bahkan di perjalanan, di jalan kita juga bisa bertemu dengan masalah ini. 粗鲁的言语能够使到人打架， Hanya karena kata-kata itu membuat orang bisa berkelahi. 粗鲁的言语也能够使一个人失伤了他的命。 Karena kata-kata seseorang itu bisa menghabisi nyawa orang lain. 所以我今天要跟大家来分享一个题目： Karena itu hari ini saya ingin berbagi dengan saudara satu tema, 信徒的言语。 yaitu tutur kata orang Kristen. 我们要从雅各书来查考。 Kita akan mempelajarinya dari surat Yakobus. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 讲话在我们人生中，不论他是信主或者不信主的人，就是生活表现最重要的一部分。 bertutur kata itu dalam kehidupan manusia, baik orang percaya maupun bukan orang percaya, mewakili satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan ini. 没有一个健康的人能够一天不讲话， Tidak ada seorang pun yang sehat tidak berbicara apa-apa dalam satu hari. 赞成吗？ Setujukah saudara? 除非他是住在森林啊， Kecuali jika ia tinggal di dalam hutan. 除非他正在生病， Kecuali ia sedang sakit. 对吗？ Bukankah demikian saudara? 也是很少有人能在一天内没有讲错过一句话。 Juga sangat sedikit sekali ada orang yang tidak pernah salah berkata-kata dalam satu hari. 雅各书里面告诉我们， Surat Yakobus ini memberitahu kita, 他说，如果有人在话语上没有过失， jika ada seseorang yang tidak pernah salah dalam perkataannya, 他就是完全人了。 ia adalah orang yang sempurna. 纵然我们不是完全人， Nah, karena kita ini bukan orang yang sempurna, 我们也不应该随便说话。 nah kita juga tetap tidak boleh sembarangan berkata-kata. 我们来先看一下雅各书第3章第1跟第2节。 Mari kita sama-sama melihat surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang pertama. 中文的跟我一起来念。 Silakan yang berbahasa Mandarin bersama-sama membaca dengan saya contoh. 我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。 Yakobus pasal 3 ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal.
Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 这两节的经文就给我们看到， Nah, dari kedua ayat ini kita bisa melihat 没有人在话语上没有过失的。 tidak ada orang yang tidak bersalah melalui perkataannya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 雅各书第3章告诉我们， Yakobus pasal ketiga memberitahu kita, 他写这一本书是写给当时的基督徒， ia menulis surat ini untuk orang-orang Kristen di masa itu. 因为那时的教会有不少的人要争取要做师傅， Karena ada banyak orang pada saat itu di gereja ingin menjadi guru, 师傅就是自高自大的， menjadi seorang yang sangat besar, sangat bisa dibanggakan. 他以为很有智慧， Karena dianggap punya banyak hikmat. 他也以为很了不起了， Makanya mereka dianggap menjadi orang yang sangat luar biasa. 所以讲话就乱来了， Sehingga mereka bisa berbicara sembarangan saja. 并且就伤害了别人。 Bahkan kadang-kadang melukai hati orang lain. 在这里，雅各他的书信里面讲述言语的重要和影响力。 Di dalam suratnya ini Yakobus ingin menuliskan tentang bahaya, tentang pentingnya tentang kekuatan pengaruh dari kata-kata. 言语能够建立，也能够破坏。 Kata-kata itu bisa membangun tapi juga bisa menghancurkan. 它是很有用，也是很危险的。 Kata-kata itu bisa sangat berguna tetapi juga bisa sangat berbahaya. 所以讲话是由我们的舌头而来的。 Nah, bertutur kata itu keluar dari lidah kita. 你曾经有没有想过， Pernahkah saudara berpikir 在我们身上的舌头呀，它有多大，它有多重？ seberapa besar, seberapa beratkah lidah itu dari tubuh kita ini? 舌头在我们身上是非常小的部分， Lidah itu hanya merupakan bagian yang kecil saja dari tubuh kita. 大概3寸左右。 Kira-kira ukurannya hanya 7,5 cm saja. 虽然很小， Sekalipun sangat kecil, 但是它有很大的用处哦。 tetapi manfaatnya sangat besar. 我们能够尝到东西的味道，好吃还是不好吃？ Kita bisa merasakan apakah satu makanan ini enak atau tidak. 它不单有很大的用处， Bukan saja sangat besar fungsinya, 它也在讲话中有很大的影响力。 juga punya daya pengaruh yang sangat besar melalui tutur kata kita. 这影响力可能会带给别人好处， Pengaruh ini bisa memberikan pengaruh yang baik 也 kepada orang 许 lain, 也 tetapi mungkin 许 juga 也会带给别人难处。 tetapi juga bisa membawa kesulitan bagi orang lain. 所以雅各提醒我们言语所带来的影响。 Karena itu Yakobus ingin memperingatkan kita tentang pengaruh yang mungkin dihasilkan dari tutur kata itu. 让我们好好的用我们的舌头来讲话， Supaya kita baik-baik gunakan lidah kita dalam bertutur kata. 也让我们讲话的时候不要伤到别人的心。 Juga supaya ketika kita bertutur kata jangan sampai melukai hati orang lain. 如果讲话那么的重要， Nah, kalau berbicara itu sangat penting, 我们要怎么样来避免我们不伤害到别人的心呢？ nah bagaimanakah supaya kita bisa menghindari jangan sampai melukai hati orang lain? 让我们来看一下雅各书第3章第3到第5节。 Nah, mari kita bersama-sama melihat surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat ketiga sampai kelima. 我们用中文的来一起来读第3、第4、第5。 Yang berbahasa Mandarin silakan membaca bersama-sama ayat 3, 4, dan 5. 我们若把嘴环放在马嘴里，叫它顺服，就能挑动它的全身。看哪，船这虽然甚大，又被大风吹不，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动，这样。 舌头在百体里也是最小的，却能说大话。看哪，最小的火能点着最大的树林。 Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 所以在这里我们看到怎么样能够从讲话没有伤到别人的心。 Karena itu dari bagian ini kita melihat bagaimana lidah itu dapat melukai hati orang lain. 我们第一，我们要控制它。 Yang pertama kita harus mengendalikan lidah. 有在刚才我们所读的圣经， Ada di dalam ayat yang baru saja kita baca. 雅各他用瘸环跟船舵来做石头的比喻。 Yakobus menggunakan perumpamaan kekang kuda dan juru kemudi untuk menggambarkan keadaan ini. 瘸环是控制马很重要的东西。 Adalah suatu kekang kuda itu merupakan satu alat yang sangat penting untuk mengendalikan seekor kuda. 能使到马顺服骑马的人。 Supaya kita bisa mengendalikan si kuda itu. Sang pengemudi ini bisa mengendalikan si kuda itu. 舵呢是船最重要的部分， Nah, kemudi itu juga merupakan satu bagian yang sangat penting dari sebuah kapal. 它是决定船航行方向的。 Nah, kemudi ini menentukan arah dari perjalanan kapal itu. 所以这两个很小的东西，如果它在掌管者的手中，就能够挑动。 Nah, karena itu kedua hal yang sangat kecil ini, jika ada dalam kendali si jurumudi yang benar, ia akan mengarahkan segalanya. 它能够挑动一匹很强的马， Ia dapat mengendalikan seekor kuda yang sangat galak sekalipun. 它也能够挑动一只很大的船。 Ia juga dapat mengendalikan sebuah kapal yang sangat besar. 舌头也是如此， Demikian juga dengan lidah kita. 虽然它很小， Sekalipun lidah itu sangat kecil, 但是它却能够说大话哦， tetapi ia bisa memberikan satu perkataan yang keras. 使我们一生受很大的影响。 Sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. 因为我们所说出的话是不能够再收回来。 Karena apa yang sudah kita ucapkan itu tidak bisa ditarik kembali. 你说出好的话， Jika engkau mengucapkan kata-kata yang baik, 那你就能够成为别人的祝福。 engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. 但是当你说出不好的话， Tetapi jika engkau mengucapkan kata-kata yang jelek, 使到别人对我们一生有很不好的印象。 bisa memberikan satu pengaruh yang sangat tidak baik untuk selamanya kepada kita. 所以我们要控制自己的舌头， Karena itu kita harus mengendalikan lidah kita. 但是 Tetapi 事实上没有一个人能够控制自己的舌头， kenyataannya tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengendalikan lidahnya. 只有上帝才能够控制我们的舌头， Hanya Allah yang bisa mengendalikan lidah kita. 也能够控制我们所要讲的话。 Yang juga bisa mengendalikan kata-kata yang ingin kita ucapkan. 所以我们需要神的帮助。 Karena itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. 所以神常常借着我们口中所说出的话，来影响我们一生的道路。 Supaya melalui apa yang kita ucapkan, pengaruh kata-kata itu biar Tuhan sendiri yang mengendalikan jalan hidup kita. 影响我们的前途， Yang mempengaruhi, mengarahkan jalan masa depan kita. 也能影响别人的道路跟别人的前途。 Juga yang bisa mempengaruhi masa depan dan jalan hidup orang lain. 可以想象一下吗？ Apakah saudara bisa berpikir sejenak? 有一些做父母的 Ada seorang ayah, ibu, orang tua, 骂他的小孩的时候， ketika ia memarahi anaknya, 啊，你这么笨蛋 engkau kok begitu bodoh sekali. 啊，你比不上隔壁的人， Engkau itu tidak seperti anak tetangga ya. 你很笨很笨， Engkau ini sangat bodoh sekali. 天天就讲他很笨。 Setiap kali mengucapkan engkau ini sangat bodoh. 那个小孩怎么样？ Nah, bagaimanakah anak kecil itu? 他长大的时候怎么样？ Bagaimanakah ketika ia menjadi dewasa? 会不会影响 Apakah bisa terpengaruh?
我当然没有说100%的孩子都会受到影响， Saya tidak berani katakan 100% anak itu akan terpengaruh. 但是有好多小孩在他年幼的时候，给他的父母这样的指他， Tetapi ada banyak anak-anak yang sejak kecilnya dimarahi seperti itu oleh orang tuanya. 真的，长大的时候变成笨了。 Benar-benar lo terjadi ketika dewasa ia menjadi orang yang bodoh. 当人家问他你为什么这么笨， Ketika orang tanya kenapa engkau jadi bodoh seperti 是 ini? 的， Ya memang, 我父母常常跟我讲，我还小的时候。 ketika saya masih kecil orang tua saya juga sering bilang begitu. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们真的要控制。 Karena itu saudara sekalian yang terkasih, kita sungguh-sungguh harus mengendalikan, 我 mengontrol 们 lidah kita. 每一句的话，我们都要思想过来， Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum setiap kata-kata yang kita keluarkan. 在侍奉上会带来麻烦吗？ Apakah bisa mendatangkan kerepotan di dalam bidang pelayanan? 会。 Tentu saja bisa. 侍奉神是每一个信徒的责任， Melayani Tuhan itu merupakan kewajiban setiap orang percaya. 但是如果我们没有好好的来控制、来管理我们的舌头， Tetapi jika kita tidak baik-baik mengendalikan, mengatur lidah kita ini, 我们的话语也会使到主内的弟兄姐妹侍奉的心呢受到伤害。 kita juga bisa melukai hati-hati rekan sepelayanan kita. 相反， Sebaliknya, 如果一个造就的话， kalimat kata-kata yang membangun itu, 我们就能够鼓励那一些正在灰心、正在难过的人。 dengan kata-kata yang membangun kita bisa mendukung, bisa memberi semangat orang-orang yang sedang susah hatinya. 我不知道弟兄姐妹，你常常有没有听过一些的故事？ Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar satu cerita ini. 有人讲了不好的话， Ada orang yang setelah berbicara kata-kata yang tidak baik, 听的人得到了受到他的伤心， sehingga membuat sedih orang yang mendengarnya, 然后呢，他自杀。 kemudian ia bunuh diri. 但是讲一句很好的话， Tetapi satu kalimat yang baik yang diucapkan, 有人要自杀的又自杀不成。 sehingga orang yang mau bunuh diri malah tidak jadi bunuh diri. 所以我们看见，我们要控制舌头。 Karena itu kita melihat di sini bahwa kita benar-benar harus mengendalikan lidah kita. 虽然控制舌头不是一件很容易的事， Sekalipun mengendalikan lidah itu bukan perkara yang mudah. 但是如果我们愿意， Tetapi jika kita mau, 如果我们愿意被神来管制， jika kita bersedia dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan, 我们所讲出的话一定能够被神使用。 kata-kata yang keluar dari mulut kita pasti akan dipakai Tuhan. 因为圣经已经告诉我们，我们自己不能够来控制我们自己， Karena Alkitab sudah katakan bahwa kita sendiri tidak sanggup mengendalikan lidah 但是 kita. 要有神的帮助。 Tetapi harus ada pertolongan dari 所 Tuhan. 以我们要求神来帮助我们， Karena itu kita mau berdoa mohon supaya Tuhan menolong kita. 我们肯用谦卑和顺服神的管制。 Supaya kita taat, tunduk dengan rendah hati kepada pengaturan Tuhan. 在这里，我们又看到雅各说：“你怎么样讲话，使到没有伤害到别人的心。 Di sini kita melihat di dalam surat Yakobus bagaimana supaya perkataan kita jangan sampai menyakiti hati orang 所以 lain. 我们要看他在这里讲是怎么样的， Mari kita bersama-sama melihat apa yang dikatakan di sini. 有在第6到第8节。 Yaitu di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8. 我们再度用中文，等下用印尼文。舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以致富，也已经被人致富了，唯独舌头没有人能致富，是不仔细的恶物，满了害死人的毒气。 Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Ayat yang ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 在这3节的经文里面， Di dalam ketiga ayat ini 教导我们 mengajar kita, 说话要小心。 kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. 说话是神给我们的恩典和能力， Berbicara itu, kemampuan berbicara merupakan anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. 你有看过吗？有人一生下来一直不会讲话， Pernahkah saudara bertemu dengan seseorang yang sepanjang hidupnya ini tidak bisa berbicara? 到他长大的时候，他就是哑巴了。 Ketika ia dewasa, ia menjadi seorang yang bisu. 如果我们能够说话， Nah, jika kita bisa berkata-kata, 我们要珍惜神给我们说话的机会。 sebenarnya kita harus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan ini. 我记得很好笑， Saya teringat satu kisah lucu. 我的孙啊，最大的孙， Cucu saya yang paling besar, 当他3岁的时候， ketika ia berusia 3 tahun, 他还不会说话 ia masih belum bisa berkata-kata. 啊！我常常就一直催我的儿子， Saya sering kali bertanya, mengejar-ngejar anak saya, 如果你去医生啊，你问一下医生，他3岁了，为什么还不会说话？ ketika kamu pergi ke dokter, coba ya tanya si dokter, kenapa anakmu ini sudah 3 tahun kok belum bisa berbicara? 爸爸没有问题， Papanya tidak ada 但 masalah. 是他的奶奶呀、很忙很忙，很急很急， Tetapi sang bobo ini yang sangat khawatir sekali. 一直想到恐怕他的孙不会讲话， Begitu melihat selalu ketakutan anaknya tidak bisa bicara. 所以我的儿子说：“妈，你放心啦， Makanya 你 anak 多 saya 想啊， Makanya anak saya bilang, tidak perlu terlalu khawatir lah. 因为有人有年纪3岁以上才能够讲话， Ada juga anak-anak yang setelah berusia 3 tahun itu baru bisa berbicara. 有一些人1岁过了他就能够讲话， Ada anak-anak yang baru usia 1 tahunan sudah bisa 所 bicara. 以不一样的， Karena itu tidak sama memang. 没问题的。 Nggak ada masalah lah. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 有人一段时间不能够说话， ada seseorang dalam satu periode itu tidak bisa berbicara. 谁不会说话的？ Siapa yang tidak bisa berbicara? 知道吗？ Tahukah saudara? 是中风的人。 Orang-orang yang terkena stroke. 为什么他不会讲话呢？ Mengapa ia tidak bisa bicara? 因为中风使到他的舌头缩短， Karena stroke itu menyebabkan kelumpuhan di lidahnya. 也有另外的人因为舌头患了癌症， Juga 被 ada orang 割 lain 掉， juga ada orang lain yang terpaksa lidahnya ini dipotong karena kanker lidah. 所以他不能再说话了。 Karena itu ia tidak bisa lagi berbicara. 有一个故事， Ada sebuah kisah, 讲到有一个人， ada seseorang, 他的舌头就是犯了癌症病， nah, lidahnya ini mengalami kanker, menderita 所 kanker. 以他要动手术， Karena- 要割掉。 Karena itu ia harus menjalani operasi lidahnya ini yang dipotong. 但是这个人我们也没有谈到他到底为什么，就是说到他是犯了癌症， Tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi, ia cuma katakan bahwa ia menderita kanker. 所以一定要割掉。 Karena itu pasti harus dipotong. 那他还没有割掉之前， Nah, sebelum dipotong, 他就跟医生说 ia berkata kepada sang dokter, 医生，让我还没有割掉舌头的时候，我要唱一首歌。 sebelum lidah saya dipotong, saya ingin menyanyikan satu lagu. 他唱的歌是什么歌呢？ Lagu apakah yang ia nyanyikan? 永永远远要服侍你。 Selamanya ingin melayani engkau. 因为这个故事没有讲到这个人是不是用了他的舌头讲不好的话，没有讲这个。
Kisah ini memang tidak mengatakan apakah si orang ini sepanjang hidupnya sudah memuliakan Tuhan. 但是这个故事就是告诉我们，还能够讲话的话，要讲好话。 Tetapi kisah ini memberitahu kita bahwa ketika masih ada kesempatan bisa berkata-katalah yang 并 baik. 且我们不单单要讲好话，我们讲的话要真正的能够荣耀神的名。 Bukan saja kata-kata yang baik yang harus kita ucapkan, tetapi kata-kata yang bisa memuliakan nama 所 Tuhan. 以有很多的因素不能够讲话。 Karena itu memang ada banyak faktor yang menyebabkan orang tidak bisa berbicara. 如果我们明白这一点，我们就要谨慎， Nah, jika kita mengerti hal ini, kita maka harus berhati-hati. 我们就要小心的讲话， Kita harus berhati-hati bertutur kata. 这样我们才能够带给别人有好处， Dengan cara inilah kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. 我们才能够造就别人。 Dengan cara inilah baru kita bisa membangun orang lain. 小心的讲话能够带出积极的成就， Berhati-hati dalam bicara itu bisa memberikan dampak yang positif. 但是如果我们讲话不小心， Tetapi jika kita tidak berhati-hati dalam berbicara, 我们也会带来不良好的后果。 kita juga bisa membawa akibat yang kurang baik. 在这里，我要讲一个我们能够可笑的一个故事。 Nah, saya ingin menyampaikan satu kisah lucu. 我要讲一个鹦鹉的故事。 Saya ingin menyampaikan kisah tentang burung beo. 这个鹦鹉是怎么样的呢？ Seperti apakah sih burung beo itu? 有一个老牧师， Nah, ada seorang pendeta usia lanjut. 他刚刚舍弃了他的配偶， Ia baru saja kehilangan pendampingnya, 所以他感觉到很孤单、很寂寞。 sehingga ia merasa sangat kesepian, kesendirian sekali. 他的一个好朋友来到他的家， Nah, temannya mengunjungi dia di rumah, 就鼓励他， lalu memberi dia semangat. 叫他你买一个小宠物啦， Nah, engkau membeli sebuah binatang peliharaan lah, 好让你能够看到它，你能够开开心吧。 supaya ketika engkau melihat binatang peliharaan ini bisa sedikit lebih gembira. 然后这个牧师想了一下， Kemudian setelah sang pendeta ini berpikir, 感觉到他朋友的主意也是差不多 dia pikir, oh benar juga pendapat sang teman ini, boleh juga lah. 啊。以后呢，他就去买了一个买了一个鹦鹉回家。 Nah, kemudian ia membeli seekor burung beo. 当他刚刚要进到他的家门， Nah, baru saja ia mau masuk ke rumahnya. 哇，这个鹦鹉啊很会讲话，并且他讲的话是出言会语。 Burung beo ini sangat pandai sekali bicara, tetapi yang diucapkan itu kata-kata yang sangat buruk. 1个小时， Dalam 1 jam, 牧师就不能够忍受在他的嘴里， Pak pendeta ini sudah tidak bisa tahan lagi 就 apa yang 拍他的嘴一下， memukul mulutnya. 就叫他你不要讲这些肮脏的话吧。 Kamu itu tidak boleh berbicara kata-kata yang kotor seperti itu. 哇，他不单单停止哦， Ia bukan sang beo ini bukannya berhenti. 因为你知道吗？鹦鹉也会发脾气哦， Tahukah saudara burung beo itu juga bisa marah loh. 它变成更厉害的讲， Wah, ia semakin hebat lagi 它 berkata-kata. 更多的出言出语， Makin banyak lagi kata-kata kotor yang diucapkan. 从他的话，从他的口中讲出来。 Yang diucapkan dari mulutnya. 哇，到最后呢， Nah, terakhir sekali, 牧师忍受不可了， sang pendeta tidak sanggup lagi menanggungnya. 就对他说 Kemudian dia berkata kepada sang burung, 够了吧，够了吧。 cukuplah, cukuplah. 然后牧师就拿起一块布， Kemudian sang pendeta membawa selembar kain 就盖在这个鸟笼， menutup si sangkar burung itu. 意思说叫他没有看见什么，他可能就会没有讲话了。 Maksudnya supaya ketika sang burung tidak melihat apa-apa, ia bisa stop berbicara. 但是呢，意料之外， Tetapi hanya sekejap saja, 他也发起脾气来咯。 ia marah lagi. 哇，这一次他发起更大的脾气， Sang burung semakin marah lagi emosinya. 他不单单讲了出言出语， Bukan saja mengucapkan kata-kata yang kasar dan 他也 kotor 是用 itu, 他的爪一直在找着那个笼边。 tetapi ia menggunakan cakarnya untuk mengacak-acak semuanya itu. 哇，这个时候牧师好像失去了什么哈，好像失去了他的忍耐， Nah, kali ini sang pendeta benar-benar kehabis kesabarannya. 不知道应该怎么样来对付这个鹦鹉。 Tidak tahu lagi bagaimana harus mengatur sang burung. 但是牧师又再想出一个办法， Kemudian ia mendapat satu ide.
好不好？我试试看，把它困在冰箱里面。 Nah, coba saja lihatlah. Mungkin saya masukkan saja ke dalam kulkas. 哇，就把它从鸟笼拿出来， Kemudian burung ini diambil dari dalam sangkarnya, 就放进冰橱里面。 masukkan ke dalam kulkas. 5分钟以后， 5 menit kemudian, 冰箱里面一阵子都安静静默。 sangat sunyi sekali, tidak ada sepatah kata pun yang keluar, yang terdengar dari dalam 但是 kulkas. 牧师又很怕， Nah, sang pendeta ini juga takut. 恐怕他被冻死了。 Jangan-jangan dia mati kedinginan. 于是牧师就慢慢的打开他的冰箱的橱， Karena itu sang pendeta pelan-pelan membuka pintu freezer ini. 看到牧师打开冰橱的门啊，这个鹦鹉啊就拍拍它的翅膀就出来喽。 Nah, ketika sang burung beo ini melihat pintu freezer itu terbuka, ia pelan-pelan mengepakkan sayapnya dan keluar. 在我们的想象当中， Nah, di dalam benak kita, 它出来的时候怎么样？ ketika ia keluar, apa yang terlihat? 又是讲粗噜的话嘛？ Akankah ia berbicara lagi kata-kata yang kasar itu? 它就飞出来。 Tapi ia kemudian terbang keluar. 牧师感觉到好奇怪呀、 Musa sungguh-sungguh bingung sekali, heran. 他就对牧师说 Kemudian ia berkata kepada sang pendeta, 他不是讲粗言粗语， ia tidak lagi berbicara kata-kata yang kotor dan 他 kasar. 说牧师， Ia bilang, Musa, 我如此的苦恼，我一直做闹的事情， bagaimanapun kacaunya saya, 我 ributnya 十分 saya, 对你抱歉吧。 saya mohon maaf lah. 以后我会很小心来讲话。 Di kemudian hari saya pasti akan hati-hati dalam berbicara. 牧师感觉到怎么东西使到这个小家伙啊，他改变了。 Pak pendeta ini sangat bingung sekali, apa sih yang sebenarnya membuat sang burung ini berubah begitu rupa. 所以牧师很难相信。 Karena itu sang pendeta sangat tidak bisa percaya apa yang 他的 dilihat. 改变真是好像不能接受的。 Ia sepertinya tidak bisa menerima perubahan yang terjadi ini. 但是呢，这个鹦鹉又在问牧师， Tetapi kemudian sang beo ini kembali bertanya kepada sang 哇， pendeta. 这一次他的问啊， Kali ini pertanyaannya, 弟兄姐妹，你要自己回答呀。 saudara Anda sendiri yang menjawabnya nanti ya. 他说，牧师， Dia berkata, Musa, 究竟那一只鸡呀、在冰橱里面的鸡呀、到底它做了什么恶事呢？ sebenarnya itu ayam-ayam yang tidak ada bulunya di kulkas itu apa sih yang sudah mereka lakukan? 你把它的毛全部都撸光了， Engkau mencabut semua bulunya. 到底他们做了什么恶事？ Sebenarnya kejahatan apa yang sudah mereka lakukan? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih. 这个故事会使到我们好笑， Kisah ini mungkin sangat lucu buat kita. 但是这也是鹦鹉，也是我们。 Tetapi sang burung beo itulah juga kita ini. 我们讲话也是不小心， Kata-kata kita juga tidak berhati-hati dalam berkata-kata. 我们常常就会伤害到别人。 Sehingga kita juga sering kali melukai hati orang lain. 所以雅各在这里说，讲话不小心就好像有毒气的恶物。 Karena itu Yakobus ini mengatakan bahwa kata-kata yang tidak baik itu, yang tidak hati-hati itu sama seperti racun. 当一条蛇有毒气的蛇啊咬了人， Sama seperti ular yang beracun, yang meracuni, mematikan orang. 它的毒气就会慢慢进到人的心。 Racunnya itu bisa pelan-pelan memasuki hati si manusia. 虽然有一些的都是慢性的， Sekalipun ada racun-racun yang tidak begitu berbahaya, 慢性 yang yang perlahan-lahan. 呀，但是呢，终究它也会使到人的心受伤害。 Tetapi akhirnya juga akan mematikan orangnya. 所以呢，讲话不小心 Karena itu jika kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata, 也会破坏一个有好名义的人， juga bisa menghancurkan kehidupan seseorang. 也会破坏朋友之间的关系， Juga bisa merusak relasi yang baik dengan sahabat. 也会能够使到我们跟他的感情会有裂痕。
juga bisa merusak kasih dan persahabatan di antara kita. 我们跟家人的关系，如果讲话不小心，也是会被我们的话语，也是会破坏了关系。 Di dalam keluarga juga demikian, kata-kata kita yang tidak hati-hati itu bisa menghancurkan hubungan dalam keluarga itu. 在教会有没有？ Apakah ada di dalam gereja? 教会更多。 Malah lebih banyak lagi di dalam gereja. 如果我们讲话不小心， Jika kita tidak hati-hati berbicara, 我们就会跟主内的弟兄姐妹舍弃了美好的交往。 kita bisa kehilangan satu relasi yang baik dengan saudara-saudara dalam Tuhan. 所以弟兄姐妹， Karena itu 圣经提醒我们， Karena itu saudara sekalian, Alkitab mengingatkan kita. 讲话不小心， Jika kita tidak berhati-hati dalam 我们不 berbicara, 单单伤害了别人， kita bukan saja melukai hati orang lain, 我们也会使到自己受损害。 kita sendiri juga bisa terluka. 在我们每天的生活中， Di dalam kehidupan kita sehari-hari, 无论我们在家里， baik di rumah, 无论我们在公司， baik di perusahaan, 无论我们在教会， baik dalam gereja, 我们的话语有没有常常造就别人？ apakah kata-kata kita selalu membangun orang lain? 或者我们的话语已经伤害了不知道多少个人的心？ Ataukah kata-kata kita itu sudah melukai begitu banyak hati orang? 或者我们的话语已经伤害了我们应该尊敬的人？ Atau mungkinkah kata-kata kita itu sudah melukai orang-orang yang seharusnya kita hormati? 也伤害了我们主内的弟兄姐妹， Juga sudah melukai hati-hati saudara kita dalam Tuhan. 使到他们不愿意来教会。 Sehingga mereka tidak lagi mau datang ke gereja. 这样呢，我们就成为别人的绊脚石。 Jika demikian kita ini sudah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 我相信有不少的人，当他得罪了别人，他也会说，也会对他说一句对不起。 saya percaya ketika seseorang melakukan kesalahan kepada orang lain, ia juga mau minta maaf. 就是我们常常会这样做， Itu yang biasa kita lakukan. 我们对他说，我们说对不起啊， Kita bilang kepada orang itu, maafkan saya ya. 弟兄姐妹，但是你知道吗？ Tetapi tahukah saudara, 他那一句对不起啊， kata maafkan saya itu 实在是没有太大的意义了。 sebenarnya tidak lagi punya makna yang besar. 所以不是说，虽然已经说了对不起，好吧，我就原谅你。 Walaupun sudah mengucapkan maaf dan sudah diampuni, 但是你的对不起那一句话， tetapi kata maafmu itu 不是很大的意义了。 bukan lagi berarti sangat besar. 什么意思？ Maksudnya apa? 就是教导我们， Ini juga mengajar kita. 我们说话的时候要先想过来， Pikir dahulu sebelum berkata-kata. 我们不要以为我是这样的人。 Jangan menganggap bahwa ya saya ini memang begitu. 亲爱的弟兄姐妹，我们看我们要怎么样来用我们的舌头，好让我们不伤害到别人。 Mari saudara kita sama-sama melihat bagaimana supaya kata-kata lidah kita ini tidak melukai orang lain. 我们要从第9节到12节看到。 Kita mau melihat dari ayat 9 sampai ke 12. 来，我们用中文的圣经， Mari kita mulainya dari yang berbahasa Mandarin. 我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。第4节，颂赞和咒诅从一个口里出来。我的弟兄们，这是不应当的。泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。 Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat yang ke-11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang terkasih, 我们要怎么样能够不伤害到别人？ bagaimanakah supaya kita tidak sampai menyakiti hati orang lain? 我们要改过， Kita harus berubah. 我们要改过。 Kita harus berubah. 雅各警告我们， Yakobus memperingatkan kita, 不可以用同样的一个口来赞美主，以及用同样的一个口来说周族人的话。 mulut yang sama ini tidak boleh mengucapkan pujian tapi juga yang mengucapkan kata-kata kutukan. 雅各也用一个泉源不能发出甜和苦的水，跟一种树不能结出两种的果子。 Yakobus juga menggunakan perumpamaan mata air, tidak bisa satu mata air itu mengeluarkan air yang pahit dan yang manis. 他把两样的东西来做一个比喻， Ia menggunakan kedua hal ini sebagai satu perumpamaan. 他也用一个境界的语气说 Ia juga menggunakan satu peringatan, 这是不应该的。 hal ini tidak boleh terjadi. 第10节的下半节， Di bagian ayat yang ke-10 bagian bawah, 为什么不应该？ mengapa tidak boleh terjadi? 因为如果一个泉源发出两种味道的水， Karena jika sebuah mata air mengeluarkan dua macam rasa, air yang ada rasa dua macam rasa, 一种树结出两种的果子， jika sebuah pohon menghasilkan dua macam buah, 那是一件不正常的事， ini bukan hal yang biasa terjadi. 太不正常， Sangat tidak lazim, 会使到人家莫名其妙。 membuat orang lain terperangah. 这里告诉我们，一个口不应该做两种相反的用处。 Di sini mau dijelaskan bahwa lidah kita ini tidak boleh menghasilkan dua hal yang sangat berlawanan itu. 如果我们用口来咒诅或者得罪别人， Jika mulut kita ini mengeluarkan ucapan kutuk melukai orang lain, 根本我们就不配再用同样的口来称赞、来颂赞主。 nah kita tidak layak menggunakan mulut yang tadi itu untuk memuji Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 我做一个例子： saya memberikan satu contoh. 一个人讲很不好听的话， Ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang tidak enak sekali 但 didengar. 是呢，他过了一回，他又赞美神，在唱诗。 Tetapi sejenak kemudian ia memuji Tuhan, bernyanyi memuliakan Tuhan. 所以弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian, 在我们敬拜主的时候， pada saat kita menyembah Tuhan, 用我们的口来歌颂赞美主， kita memuji memuliakan nama Tuhan 同样的用处， dengan 同样的用处， dengan cara yang sama itu, 不是刚才我讲的一个他讲人，一个他在敬拜神。 seorang yang lain itu membicarakan tentang orang lain, tapi kemudian ia menyembah Tuhan. 就好像当我们在敬拜主 Sama seperti ketika kita beribadah kepada Tuhan, 散会以后， baru saja selesai ibadah, 我还没有离开哦， belum keluar dari 我 gedung 们已经 gereja, 讲别人的闲话了。 kita sudah berbicara gosip tentang orang lain, sudah berkasak-kusuk tentang orang lain. 有时候我们还会跟我们的家人吵架， Mungkin ada saatnya kita berkelahi dengan bertengkar dengan 我们 anggota keluarga 讲话 kita. 讲出很粗的话， Nah, kita mengeluarkan kata-kata yang kotor 这样我们就得罪了别人。 sehingga kita kemudian melukai orang lain. 其实我们知道吗？ Sebenarnya tahukah 我们知 kita? 道， Kita tahu, 我们真的很知道， kita sungguh-sungguh mengetahuinya. 这样是不可以的。 Hal ini tidak boleh terjadi. 但是为什么我们还是一直会重复的做呢？ Tetapi mengapa hal itu kita ulangi lagi terjadi lagi dan 为什么？ terjadi lagi? Mengapa saudara? 因为我们不愿意改过， Karena kita tidak bersedia untuk berubah. 我们喜欢做两面脸孔的人。 Kita suka bermuka dua. 客家话说两头蛇， Nah, bahasa Hakka itu berbicara 两头蛇， bermuka dua. 两头蛇， Kepala dua, berkepala dua, sorry. 两头蛇 Seperti 的意 ular 思是什么 berkepala 呢 dua,？ya. Apakah artinya seperti ular berkepala dua? 在这里讲他的话， Di sini mengatakan kalimat ini, 在那边讲他的话，
di sisi yang lain berbicara hal yang lain lagi. 使到人跟人争吵。 Sehingga kedua pihak itu malah bertengkar. 所以千万我们要改过。 Karena itu kita harus sama sekali berubah. 如果我们到今天还有这样的习惯， Jika kita masih punya kebiasaan seperti itu hari ini, 我们常常用我们的口讲出不好的话。 kita seringkali menggunakan lidah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. 来吧，弟兄姐妹， Mari saudara, 我们改过， berubahlah. 我们要改过，我们要悔改。 Berubahlah, bertobatlah. 在这里，我们要看耶稣基督，他讲出一句这样的话。 Kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. 马太福音12章36节， Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. 来跟我一起来念这2节的圣经。 Mari saudara bersama-sama dengan saya bacakan 2 ayat ini. 我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. 让我们能够从今天我们所听到的信息， Kiranya melalui apa yang sudah kita dengar hari ini, 让我们能够看到教导很重要， kita bisa melihat pengajaran yang sangat penting ini. 特别从主耶稣所说的话， Terutama melalui apa yang sudah Yesus katakan. 我们看到一个随便讲话的后果， Kita melihat akibat dari kata-kata yang sembarangan yang sia-sia yang kita ucapkan. 可能现在没有感觉到什么， Mungkin saat ini tidak ada akibat apa-apa yang terlihat. 但是在审判的日子 Tetapi pada hari penghakiman itu 是多么的可怕。 sangat-sangat menakutkan sekali. 我到后来常常会看新闻， Belakangan ini saya sering melihat berita 因为我们这个国家正在警察的案件呢、很流行啊，一直在电视报告新闻那边， karena sekarang ini ada banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang ditayangkan di TV-TV dan berita. 就是关于警察杀了警察的问题。 Terutama perihal seorang polisi yang membunuh polisi yang 所 lain. 以在他访问在审判的时候， Karena itu ketika di pengadilan itu, 哇，那些已经被损失的人啊， nah orang yang sudah dituduh ini, 损失 yang diliugikan ini, 哇，他一直大喊大叫， terus membantah dan membantah. 他一直大喊大叫， Terus berkelahi, berteriak. 为什么？ Mengapa? 他要那些做见证的人，你讲真实话， Karena ia mau supaya saksi itu berbicara 你 kebenaran. 讲真的话， Dia harus berbicara apa yang benar yang 你 sungguh 不要 terjadi. 怕 Jangan takut. 啊！如果现在你不讲， Kalau saat ini engkau tidak katakan itu, 在主耶稣审判的时候，你已经逃不了了。 ketika Tuhan Yesus datang itu pengadilan Tuhan itu engkau tidak bisa lagi 哇，弟兄姐妹，真的很可 mempertanggungjawabkannya. 怕。 Nah saudara, sungguh sangat menakutkan. 但愿我们能够控制我们自己的舌头， Kiranya kita dapat mengendalikan lidah kita. 我们要小心的说话， Kita harus berhati-hati dalam bertutur 并且我 kata. 们要说出诚实的话、好的话。 Bahkan sebenarnya kita harus mengucapkan kata-kata yang benar, 我 kata-kata 们 yang 不单 baik. 单要小心， Bukan saja kita harus 不单单 berhati-hati, 要控制， bukan saja harus mengendalikannya, 但是我们也是要改过那不好的， tetapi kita harus merubah hal-hal yang tidak baik 改 itu. 过那些随便说话的。 Mengubah kata-kata yang sia-sia yang kita 我 ucapkan. 们求神帮助我们， Kita mohon supaya Tuhan 并 menolong 且 kita. 管理我们的舌头， Bahkan mengontrol lidah kita. 改正我们的言语， Mengubah hati kita. 让别人从我们的口可以认识，并且能够相信主耶 Supaya 稣。 orang lain bisa mengenal bahkan percaya kepada Yesus melalui perkataan kita. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们要谢谢你， Bapa di surga kami mau berterima kasih. 通过雅各的书信， Melalui surat dari Yakobus ini. 通过主耶稣的话语， Juga melalui perkataan Tuhan Yesus. 让我们看到 Membuat kami bisa melihat 信徒的言语实在是更重要的。 bahwa kata-kata seorang Kristen itu sangat penting. 因为如果我们讲了那些不好
Karena setelah kami mengucapkan kata-kata yang tidak 我们 baik, 伤害了别人， kami sudah melukai orang 虽 lain. 然我们跟他讲了对不起， Sekalipun kami bilang minta maaf, 那一句的对不起好像就没有太大的意义了。 nah sebenarnya kata maaf itu hampir tidak ada artinya 所以 lagi. 我们真的要小心， Karena itu kami sungguh-sungguh harus 我们也要 berhati-hati. 改过。 Kami juga mau berubah Tuhan. 主啊，求你帮助我们， Mohon Tuhan tolonglah 给 kami. 我们力量。 Berikan kami 当我们 kekuatan. 跌倒，我们还不能够改变的时候， Supaya ketika kami jatuh dan tidak sanggup mengubah. 求你扶起我们来， Tolong bantulah kami 给 Tuhan. 我们力量， Berikan kami 给我们 kekuatan. 恩典， Berikan kami 引 anugerah-Mu. 导我们， Pimpin kami 让我们 Tuhan. 能够走到真路， Supaya kami bisa berjalan di jalan yang 让 benar. 我们跟耶稣基督来学习， Supaya kami boleh belajar kepada Tuhan 从我们的 Yesus. 口中所说出的话能够造就别人。 Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami bisa membangun orang lain. 我们求主帮助我们， Kami mohon supaya Tuhan 因为 menolong 我们 kami. 知道 Karena kami 我们是 tahu, 罪人， karena kami ini orang 我 berdosa. 们也没有一个人能够讲很好很好，每一天讲的是好的话， Tidak ada seorang pun yang setiap hari bisa berkata-kata hanya yang baik saja. 但是我们要一则的来改过，来改过。 Tetapi kami setahap-setahap mau berubah dan berubah terus. 如果我们回到父家的时候，我们还没有改过，怎么办呢？ Karena bagaimana Tuhan kalau kami sudah datang ke rumah Tuhan dan kami masih belum berubah juga. 所以我们恳求主帮助， Karena itu kami mohon supaya Tuhan menolong kami. 谢谢主耶稣 Terima，kasih Tuhan 我们 Yesus. 如此祷告，奉靠耶稣的名， Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 谢谢蔡传道为我们今天分享神的话语。我们要回应上帝的话，我们一起来唱一首歌《医治的爱》，让神的话语可以医治我们。无论我们现在在什么的情况下，上帝的话语可以安慰我们。医治的爱。
耶稣，谢耶稣一次的爱。阿们。我们要感谢我们的上帝，因为他的话语可以安慰我们，可以医治我们。弟兄姐妹，我们今天上午的团契到此为止，我们下个周四见。祝大家平平安安，喜喜乐乐，上帝赐福你们，再见。